Okey, salam dan salam sejahtera dan saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh pengerusi mobilisasi proklamasi orang Melayu iaitu Khairuddin Abu Hassan, yang mana pada saya orang ini adalah kadam Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana di mana ada Tun Dr. Mahathir, di situlah ada Khairuddin ni. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan dia di media hari ini, yang mana beliau menyatakan bahawa kenapa bos SPRM telefon Anwar kes menantu Muhyiddin. Di sini dia mempertikaikan kerana Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki melaporkan terus kes melibatkan menantu Tan Sri Media Yassin kepada Perdana Menteri. Yang mana sebelum ini kita dengar Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki ada telefon dia dalam menyatakan kes melibatkan anak Tan Sri Media Yassin ni, anak menantu dia. Dan di sini dia kata Azam tidak sepatutnya berbuat demikian kerana Anwar merupakan musuh politik Muhyiddin. Sebab itu saya kata Azam Baki seorang ketua Pesuruhjaya SPRM yang tidak layak memimpin SPRM. Nampak sangat Azam Baki tidak profesional serta kaki bodek PMX. Ini kata Khairuddin Abu Hassan. Dan di sini dia melihat bahawa SPRM itu juga beliau katakan sebagai reputasi SPRM dan Azam Baki sudah lama mengalir ke longkang. Kenapa Azam Baki harus melapor PMX khususnya mengenai kes siasatan melibatkan musuh politiknya. Di sini juga dia mengaitkan nama Yang di-Pertuan Agong untuk memerhatikan perilaku tidak bermoral Azam Baki. So saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Khairuddin berkenaan dengan isu ini apabila dia melihat bahawa Azam Baki tidak profesional serta kaki bodek kepada PMX. Yang pertama, Azam Baki itu adalah penjawat awam. Khairuddin kena tahu. Penjawat awam di bawah Perdana Menteri. Yang mana sebagai ketua Pesuruhjaya SPRM, dia ada hak dan juga hak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tahu apa yang berlaku dalam negara ini. Kerana ini kes melibatkan rasuah penyelewengan disiasat oleh SPRM, dan perlu pengetahuan khas untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tahu kronologi kes. Jadi apa yang berlaku di sini, kita kena transparan. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Azam Baki kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan didedah secara umum oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, seharusnya rakyat tahu kerana ini penting. Supaya rakyat tidak tertanya-tanya sebenarnya betul ke anak menantu Tan Sri Media Yassin ini terlibat atau tidak dalam projek kerajaan. Hari ini apabila didedahkan oleh SPRM tanpa ketua SPRM telefon Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mereka dah dedah kepada publik. Jadi apabila dia dah dedahkan kepada publik disebabkan kedegilan anak menantu Tan Sri Media Yassin ini tadi, maka dia perlu juga memberitahu Datuk Seri Anwar Ibrahim perkara ini secara detail seboleh-bolehnya. Ini adalah satu proses prosedur yang biasa pada saya. Jadi Khairuddin Abu Hassan nak bodek-bodek lah. Sekarang ini, yang kedua, dia mempertahankan satu isu yang sekarang ini melibatkan rasuah, penyelewengan dan mungkin salah guna kuasa. Berada di tangan Tan Sri Media Yassin dan juga Datuk Seri Hamzah Khairuddin selaku Menteri KDN. Apakah orang seperti Khairuddin ini nak mempertahankan perkara-perkara yang mungkin salah? Jadi perkara ini sekarang ini sedang disiasat. Kalau anak menantu Tan Sri Media Yassin balik, baru kita tahu benda ini mungkin akan didakwa. Kalau didakwa, kalau didapati tidak bersalah, maka tidak bersalah. Tetapi untuk kita nak mempertahankan benang basah, seperti mana hujah Khairuddin ini, yang pada saya tidak ada logik akalnya zaman dunia politik ataupun zaman kita nak membersih perasuah-perasuah ini, saya rasa tidak adil. Di sini dia kata ejen SPRM jangan jadi ejen untuk mengenakan mana-mana musuh politik Saya lihat zaman Tun dahulu apa yang mereka buat terhadap pimpinan-pimpinan di Parti Pembangkang. Dan hari ini kamu melihat bahawa apabila SPRM siasat saja sesiapa, kamu kata dia jadi ejen dan mengenakan mana-mana musuh politik. SPRM itu adalah di bawah kerajaan Malaysia yang mereka menjalankan kerja mereka sepatutnya tidak diganggu-gugat oleh orang politik Khairuddin. Kamu sendiri pun tahu itu. Jadi kenapa kamu menuduh SPRM seperti ini? Dan di sini dia kata
melibatkan yang di-Pertuan Agong. Jadi Khairuddin nak berpolitik tak perlulah nak sebut yang di-Pertuan Agong. Jadi kamu sekarang ni seolah-olah mempersoalkan lantikan yang di-Pertuan Agong. Yang melantik dia adalah yang memberi watikah kepada Tan Sri Azam Baki adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi jangan persoalkan isu itu. Kalau dia nak cerita tentang isu SPRM punya dan juga Azam Baki yang dia katakan sudah lama mengalir ke longkang ya. Khairuddin cermin muka dia sendiri yang mana dia bodek tun kerja dia menjadi pengampu tun, dialah bapa segala pengampu yang ada dalam negara ini. Dan kalau dia kata SPRM sudah lama mengalir ke longkang reputasi dia sendiri lagi dah lama mengalir ke longkang. Khairuddin ni tidak ada apa-apa dalam negara ni. Dia bukan ahli politik, bertanding kalah, tapi di sini dia mengaku dia bukan ahli politik. Tetapi pada saya kalau dah bertanding 2 kali itu ahli politik lah tu. Dan dia sendiri dah lupa bahawa rakyat melihat dia yang mana dia bertanding kalah. Kalau kita dah bertanding kalah ni dan sudah tidak diterima oleh rakyat, jadi kita tak payahlah nak membodek dengan keluar kenyataan sebelah pihak. Khairuddin sekarang ni memihak kepada Tan Sri Media Yassin kerana dia nak membodek bos dia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini telah pun disucikan dan telah pun dapat kunci surga. Sebab itu Khairuddin meroyan. Khairuddin sekarang ni pun nak disucikan dan juga nak mendapat kunci surga. Sebab itu dia beria keluar kenyataan berat sebelah. Jadi saya jawab kenyataan ini berat sebelah jugalah. Saya nak menjawab untuk SPRM dan juga untuk kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim. Kerana orang seperti Khairuddin ni dia bukan pernah kerja dalam jabatan kerajaan. Dia dulu dapatnya kerja jawatan-jawatan latikan. Dia kaya pun mungkin disebabkan projek-projek tender daripada kerajaan. Sebab tu dia bermain dengan sentimen kaum dan agama ni. Dia duduk dalam UMNO, dia lompat lagi ikut Tun. Dia lompat sana, lompat sini. Akhirnya apa yang dia dapat? Ditolak oleh rakyat apabila dia bertanding. Jadi hari ini dia nak mencerita dan dia juga sebagai pengurusi mobilisasi proklamasi orang Melayu. Apa yang Khairuddin buat ni sebenarnya tidak masuk akal. Tak perlulah Khairuddin sibuk nak menjadi pengurusi mobilisasi proklamasi orang Melayu. Apakah dalam apa yang dia buat ini mendapat keuntungan kepadanya sendiri? Yang mana mendapat keuntungan kepada orang Melayu? Saya tak nampak Khairuddin ni membantu orang-orang Melayu susah. Selain daripada dia datang keluar bersama dengan Tun buat press conference, duduk di tepi Tun macam tunggul kayu tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu. Jadi perkara ini je yang Khairuddin nak tunjukkan. Hari ini dia persoalkan kemampuan SPRM, dia mempersoalkan reputasi SPRM. Hari ini Datuk Seri Ibrahim baru je 8 bulan. Tetapi sebelum-sebelum ini semasa Tun menggunakan SPRM. Jadi tak payahlah Khairuddin nak sembang lebih, nak sembang kencang. Khairuddin cermin muka dia sendiri dan dia kena fikir. Kamu juga adalah seorang yang boleh kita katakan sebagai kadam kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi dia tidak ada hala tuju politik. Di mana Tun ada, di situ dia ada. Di mana Tun ada, di situ dia ada. Saya fikir-fikir ya. Khairuddin ni jangan-jangan proksi Tun untuk simpan harta. Sebab Khairuddin ni kaya ni. Kerja tak ada. Bisnesnya tak mana-mana juga. Dia sibuk hulu ke hilir bersama dengan Tun. Jangan-jangan dia ni proksi Tun untuk Tun simpan harta. Ini perlu SPRM siasat lah Khairuddin ni. Saya pun heran lah. Daripada dulu dia bisnes apa yang dia buat yang sampai kaya macam ni. Jadi mereka-mereka ni sebenarnya dalam ketakutan sekarang ni. Saya harap SPRM siasat ni. Siapa dia ni? Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan ni. Itu ulasan saya berkenaan dengan Kadam Tun ni. Yang dia juga bagi ulasan daripada berat sebelah. Saya pun bagi berat sebelah kepada kerajaan dan SPRM. Sekian, terima kasih.